أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي الخير يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulakan kuliah kita pada pagi yang mulia ini, pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah sama-sama kita buka kuliah kita dengan umul kitab Al-Fatihah, serta kita sedekahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada ayahanda tercinta arwah Haji Azmi bin Mazin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, iyyaka صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah kita tadi, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati majlis kita pada pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan Al-Fatihah ini kepada arwah-arwah yang telah pergi mendahului kita. InsyaAllah semoga arwah ditempatkan dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin 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 ya rabbal alamin. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua, ya. Mungkin ada di antara kita yang sedang sibuk menyiapkan anak untuk pergi sekolah. Mungkin ada di antara kita sedang sibuk, ya, untuk menguruskan diri untuk pergi kerja. Mungkin ada juga di antara kita yang dalam kenderaan, ya, untuk pergi ke kerja, mungkin dalam jam, ya, ke dalam jam dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita pada pagi yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita pada pagi yang mulia ini, hari Jumaat yang barakah pada hari ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, 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 hari ini, ya, hari ini masih lagi kita dapat bertemu, ya, hari ini masih lagi kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hari ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, ya. Dan juga alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Nabi sebut sebagai Raudatul Jannah. Ya, ini taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana taman syurga ini, ya, sangat indah, ya, sangat indah dan mempunyai sungai yang mengalir di bawahnya. Dan mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kita terpilih, ya, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk dalam taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak dapat dibayangkan bila sebut tentang taman syurga, tak dapat dibayangkan bagaimana gambaran tentang taman syurga tersebut. Ya, sebagaimana Nabi kata, taman syurga itu ataupun syurga itu lebih indah 1000 kali ganda, berjuta kali ganda daripada keindahan yang ada di dunia ini, ya. Sebab itu perbanyakkan berdoa, tuan-puan, perbanyakkan berdoa bila mana kita dalam taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di mana saja kita berada, bila mana kita ini, ya, bila mana kita ini mendengar satu kuliah, kita mendengar satu ilmu, bermakna kita ini dalam taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyakkan doa kita dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya, perbanyakkan doa kita dikala kita dalam kesusahan, perbanyakkan doa kita dikala kita dalam kesenangan, dan perbanyakkan doa kita ketika di mana kita dalam kebahagiaan. Ya, walaupun kita ini diuji dengan kebahagiaan, diuji dengan kesenangan, maka perbanyakkan lagi doa kita. Dan banyakkan juga doa kita, perbanyakkan lagi doa kita lagi-lagi pada hari ini, hari Jumaat yang barakah. Ya, mudah-mudahan ya doa kita yang baik-baik hari ini Allah akan berikan pada kita yang baik-baik je hari ini. Ya, mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berbelian berjuta orang tuan-puan dekat luar sana yang sedang sibuk dengan hal dunia. Ya, yang sedang sibuk dengan hal dunia. Ya, mungkin ada di antara kita yang pergi bekerja sampai tak solat subuh pagi tadi. Mungkin ada di antara kita yang terlampau busy dengan hal dunia sampai kan tak sempat nak dengar kuliah. Tapi Allah pilih kita tuan-puan, berjuta berbilion orang ya di luar sana. Allah pilih kita untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita ni ada antara orang yang bertuah. Oh, dapat masuk kuliah live hari ni. Ya, ada orang tak sempat tuan-puan. Ada orang tak sempat nak masuk kuliah online pun tak sempat. Apatah lagi nak pergi surau, nak pergi masjid dengan kuliah. Tak sempat. Ya, tapi kita bersyukur sebab apa? Sebab Allah masih lagi murahkan rezeki kita hari ini. Allah masih panjangkan lagi umur kita pada hari ini. Untuk Allah pilih, aku nak bagi kebaikan kepada si fulan bin si fulan. Jadi aku pilih dia. Aku masukkan dia dalam live ni untuk aku dengar. Untuk aku nak bagi dia dengar suatu ilmu untuk kebaikan diri dia. Jadi bersyukurlah pada Allah bila mana Allah ni beri pada kita kebaikan. Allah bagi pada kita kebaikan, tandanya apa? Tanda Allah sayangkan kita, tandanya Allah nak kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Ya, insya-Allah. Okey. Saya ni berbaik baru baik batuk sesama ya. Dan doakan saya semoga saya sihat insya-Allah. Tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan ke atas hamba-Nya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan diri kita dengan perkara-perkara kebaikan. Tanda Allah sayangkan kita, tandanya apa? Allah dekatkanlah diri kita dengan benda yang baik. Itulah tanda Allah sayangkan kita. Ya, di antara perkara asas dalam hidup kita, yang ini asas ni apa? Asas dalam hidup kita, yang pertama adalah solat. Yang ini sering dipandang enteng dan sering dianggap perkara mudah sehingga ada yang mengabaikan solat. Ya, tuan-puan yang saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila disebut tentang solat, solat ini merupakan satu perkara yang wajib sebagai seorang Muslim. Ya, di mana sahaja kita berada, kita sihat ke tidak, wajib kita solat. Dalam Islam diajar kalau kita ni tak sihat, kita ni hidup terlantar. Ya, walaupun kita hidup selantar, ya, tapi wajib kita solat. Jangan tinggalkan sesekali, jangan tinggalkan solat. Bila mana kita tinggalkan solat, wajib qada balik solat tersebut. Wajib qada balik solat tersebut. Ya. Sebab itu tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, ya, ada juga yang di antara kita yang menjaga solat, dia tunaikan solat tetapi seperti melepaskan batuk di tepi tangga. Maksudnya apa? Dia solat, dia kata dia jaga solat, bagus, alhamdulillah. Tetapi bila mana seseorang tu solat, dia ni solat sekadar apa? Sekadar ala kadar sahaja. Maksudnya bila dia solat, dia cepat-cepat. Bila dia solat tu tak duduk dengan sempurna, rukun solat entah ke mana, rukun duduk entah ke mana. Ya, maksudnya apa? Maksudnya bila dia solat tu, solat dia tak khusyuk. Ya, solat dia tak khusyuk. Jadi wajib ke atas kita sebagai seorang Muslim yang menentukan hidup kita, bagaimana hidup kita seharian, bagaimana hidup kita dekat akhirat nanti adalah dengan solat. Adalah dengan solat, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin ada juga di antara kita solat sekadar ada, maksudnya sekadar ala kadar sahaja, tanpa cuba untuk sempurnakan solat tersebut dengan sebaik-baiknya. Sedangkan kita tahu bahawasanya solat ini merupakan tiang agama dan solat ini merupakan rukun Islam yang paling utama. Ya, bila sebut tentang solat ni tuan-puan, ramai di antara kita yang anggap remeh. Oh, dia tu bagus solat, tapi tak solat pun. Cakap orang bagus solat, tapi dia sendiri tak solat, tak sendiri tak jaga solat dia. Ya, kenapa solat itu sangat penting tuan-puan? Sebab solat ini yang membawa kita kepada kebahagiaan dan kepada kejayaan dunia dan juga di akhirat.
InsyaAllah bila mana kita ni perbaiki solat kita tuan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki hidup kita. Bila kita ni perbaiki solat kita, kita memperbaiki bacaan solat kita, kita memperbaiki solat kita dengan awalkan solat ke, ya, dengan tak tinggalkan lagi solat. Maksudnya dulu kita orang yang macam biskut, kita solat ke tak solat kan, macam biskut. Tapi kita berubah, kita nak jadi orang baik, kita jaga solat kita. Lambat pun tapi tetap solat, tak nak tinggal solat. InsyaAllah bila mana tuan-puan kita ini seorang yang menjaga solat, nescaya Allah akan menjaga kita dan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik. Sebab itu solat itu merupakan tiang agama. Kalau kita perbaiki solat kita, nescaya Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Allah akan baiki hidup kita sedikit demi sedikit. Allah baiki hidup kita menjadi lebih baik. Ya. Sebab itu sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi kata apa? Solat itu merupakan tiang agama. Maka barang siapa yang menegakkan solatnya, bererti dia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan solatnya, bererti dia merobohkan agamanya. Ya. Jadi nak tahu bagaimana kehidupan kita, sama ada kita ni seorang yang berjaya ke tidak, bagaimana solat kita, yang kita tengok balik solat kita. Bagaimana kita nak tahu kehidupan kita akan datang, adakah kita ni orang yang bagus, orang yang baik ke tidak. Dia ni berbalik kepada apa? Berbalik kepada bagaimana iman kita dan bagaimana solat kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey. Kemudian sebagaimana kata Imam Bukhari dan Muslim mengatakan bahawa, ya, untuk nak menentukan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat adalah dengan solat kita. Untuk menentukan kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita di dunia dan bagaimana kehidupan kita di akhirat adalah penentuannya dengan apa? Dengan solat. Jadi peliharalah solat kita, jagalah solat kita, jagalah rukunnya, jagalah bacaan dalam solat dia, duduk dengan betul, berdiri dengan betul, bacaan dengan betul. Mudah-mudahan bila mana kita memperbaiki solat kita, Allah akan memperbaiki kehidupan kita, insya-Allah. Ya, jadi pentingnya solat ni. Ya, di mana sahaja kita berada, dalam hutan ke, atas bukit ke, dalam rumah ke, dalam tempat kerja ke, sesibuk macam mana pun kita, ya, maksud kita ni kadang-kadang kan kerja kita ni mengalahkan Perdana Menteri, ya, sesibuk sangat, ya, sampai tak sempat nak solat. Jadi cuba didik diri kita supaya kita ni menjadi orang yang menjaga solatnya. InsyaAllah kita jaga solat, Allah jaga kita. Ya, tak perlu risau. Ya, Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita. Yang penting jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-puan, sehinggakan solat ini menjadi perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita mati nanti. Ya, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita ini sebagai seorang manusia, kita ini seorang manusia yang berasal daripada tanah. Kita seorang manusia yang berasal daripada tanah. Ya, berdiri juga di atas tanah, makan juga hasil tanaman daripada tanah. Ya, kita diciptakan daripada tanah, berdiri di atas tanah, dan juga akan mati, akan masuk juga ke dalam tanah. Mengapa kita perlu menjadi seorang hamba yang sombong terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Mengapa kita perlu menjadi seorang hamba yang takabur, sombong terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Tak perlu nak meninggi diri. Sebab apa? Kita ni seorang manusia diciptakan daripada tanah, berdiri, dan ataupun kita sendiri yang pijak tanah ni, dan kita juga bila mati masuk juga ke dalam tanah. Jadi tak perlu nak sombong, ya, tak perlu nak sombong kepada manusia, tak perlu nak sombong terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa, oh tak apalah, aku tak solat pun tapi aku tetap kaya. Aku tak solat pun tapi aku tetap bahagia. Aku tak solat pun tapi aku tetap dapat apa yang aku nak. Itu bermakna kita sombong terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dicipta daripada tanah, kita berdiri di atas tanah, kita sendiri yang memijak tanah, dan kita juga akan mati di dalam tanah. Ya, kita ni ibarat kita ni orang yang dahlah kita pijak tanah tu, hasil makan hasil tanaman daripada tanah yang Allah ciptakan, kemudian kita mati juga dalam tanah. Ya, tidak ada apa yang perlu kita nak sombongkan, tidak ada apa yang perlu kita nak meninggi diri. Ya, tak perlu pun. Ya, jadi jangan sombong terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila mana tuan-puan, ya, solat ini merupakan menjadi perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita mati nanti. Ya, perkara pertama bila kita mati tuan-puan. Ya, bila kita mati nanti, ya, bila kita masuk dalam kubur,
Ya, bila orang bacakan talqin, kemudian bila orang dah bacakan talqin, ya, orang bacakan Yasin untuk kita, kemudian semua orang tinggalkan kita, semua balik rumah masing-masing. Mungkin ahli keluarga kita, ya, mungkin ahli keluarga kita merupakan orang yang terakhir meninggalkan kita. Kita tak tahu, mungkin anak kita yang meninggalkan kita kali terakhir, mak kita ke ayah kita, suami kita ke isteri kita meninggalkan kita, ya, pada kali yang terakhir. Bila mana kita masuk dalam kubur nanti, 3 tapak ataupun 3 langkah ahli keluarga kita meninggalkan kita, tuan-puan, di kubur nanti. 3 langkah dia, malaikat dah datang, dah tanya, ya, tak sampai dia balik rumah lagi, baru dia 3 langkah, baru nak masuk kereta, tuan-puan, ya, ni tak masuk kereta lagi, malaikat dah datang, dah tanya kita. Malaikat tanya, ya, siapa Tuhan kamu? Ya, malaikat tanya siapa Tuhan kamu, yang jawab tu siapa, tuan-puan? Diri kita ke? Tak, amalan kita yang menjawab segalanya. Ya, yang menentukan tu siapa? Solat kita lah yang jawab. Ya, solat kita lah yang jawab. Kemudian tanya lagi, bagaimana solat kamu? Yang pertama dia tanya, siapa Tuhan kamu dan bagaimana solat kamu? Itu yang akan ditanya dulu oleh malaikat. Ya, itu yang akan ditanya dulu oleh malaikat. Siapa Tuhan kamu dan bagaimana solat kamu? Allah tak tanya, ya, tidak ada pengenalan dalam kubur. Allah tak tanya nama kamu siapa, ya, dulu kamu kerja apa, ya, Allah tak tanya banyak tak kamu sedekah dekat dunia dulu. Allah tak tanya, ya, umur kamu berapa, ya, Allah tak tanya ada anak berapa. Tak ada pengenalan dalam kubur, tuan-puan. Tak ada pengenalan. Pengenalan ni atas dunia ni je. Ya, dalam kubur nanti Allah tanya siapa Tuhan kamu, yang jawab tu bukan mulut kita. Ya, yang jawab tu adalah amalan kita. Bila mana ibadah kita, amalan kita baik darat Allah, maka bolehlah kita jawab soalan tersebut. Selagi kita tak jawab, selagi itu kita dipukul oleh malaikat, disiksa oleh malaikat. Allahu Akbar. Kemudian ditanya lagi tentang amalan kita. Yang ini amalan pertama ditanya tentang apa? Bagaimana solat kamu? Ya, sebab itu solat itu menjadi perkara pertama yang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat. Solat ini yang menentukan bagaimana kehidupan kita dalam kubur. Solat ini yang menentukan bagaimana kehidupan kita di atas dunia. Adalah ditentukan dengan solat. Ditentukan dengan solat. Bagaimana kehidupan kita dalam kubur, tuan-puan? Ya, bila mana solat kita baik, kita ni orang yang baik, jaga solat kita, jaga rukun solat, berdiri dengan betul, duduk dengan betul, bacaan solat kita dengan betul, khusyuk bila mana kita solat, insya-Allah bila dalam kubur kita mampu menjawab soalan Munkar dan Nakir. Ya, kita mampu jawab soalan daripada malaikat. Ya, itu adalah solat yang jawab. Ya, okey, solat aku baik, aku jaga solat, wahai Allah. Ya, aku tak lambatkan solat, wahai Allah. Ya, aku jaga rukun solat, wahai Allah. Malaikat takkan pukul kita, malaikat takkan seksa kita. Sebab itu pentingnya, wajibnya kita menjaga solat. Kemudian, ya, sebagaimana Nabi kata, solat ini merupakan penyelamat pada ibadah kita yang lain. Bagaimana ini ditentukan solat ini menjadi penyelamat kepada ibadah yang lain? Seakan-akan jika kita solat, ya, jika solat kita lulus, ya, baru Allah nak tengok ibadah-ibadah kita yang lain. Selagi mana solat kita tak lulus, Allah tengok solat kau ni tak lulus. Kau ni main-main dengan solat kau, macam biskut kau ni. Ya, kejap solat, kejap tak solat kau ni. Kau ni bila dalam solat tak khusyuk dalam solat. Pandang mata melilau, pandang tempat lain, hati entah ke mana. Ya, bila solat rukun tak jaga, bacaan tak betul. Ya, yang wajibnya Al-Fatihahnya tak betul. Ya, hidup sepanjang 70 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 90 tahun baca Al-Fatihah pun tak betul-betul lagi. Apa yang kau buat dalam dunia ni? Allah tanya kita. Allah tanya kita, apa yang kau buat dalam dunia ni? Ya, Al-Fatihah pun kau tak belajar sampai habis. Ya, Al-Fatihah pun kau tak belajar rukun-rukun dia, kau tak belajar tajwid dia dengan betul. Apa yang kau buat atas dunia ni? Ya, Allah tengok. Bila mana solat kita ni tak lulus, tuan-puan, Allah tak tengok ibadah-ibadah kita yang lain. Nak dikatakan solat ini merupakan syafaat kepada ibadah-ibadah kita yang lain. Ya, solat ini menjadi syafaat kepada ibadah yang lain. Kalau solat kita lulus, Allah tengok, bagus kau ni, ya. Masuk dalam kubur, Allah tengok, okey. Oh, bagus, solat dia bagus. Macam ni solat dia. Ya, bagus solat dia ni. Bagus, semuanya bagus. Jadi Allah kata apa? Baru aku nak tengok bagaimana, ya, bagaimana kehidupan di atas dunia. Baru Allah nak tengok sedekah kita macam mana. Ya,
baru Allah nak tengok sedekah kita macam mana. Sebab tu bila kita meninggal dunia, di antara perkara yang kita bawa mati apa? Sedekah jariah yang berpanjangan. Allah akan tengok benda tu, sedekah jariah yang berpanjangan. Tetapi adalah dengan apa? Dengan soalan pertama dulu, bagaimana dengan solat. Bila solat kita lulus, baru Allah akan tengok bagaimana sedekah kita ni. Atas dunia ni kita ni suka bersedekah, ya, kita ni suka sponsor Ustaz Zazah untuk ceramah, ya, banyak pahala dia tuan dan puan. Bila kita ni sponsor Ustaz Zazah untuk ceramah, orang lain dengar ceramah tu, ya, amalkan lagi ceramah tu, kita yang sponsor ni sampai mati. Sampai mati kita dapat pahala. Sampai mati kita dapat pahala dan saham pahala tu. Allahu Akbar. Ya, bukan sekecil pahala ni, besar pahala ni. Ya, kemudian bila kita sedekah lagi, kita sedekah dekat surau, ya, dekat masjid, dekat pada anak yatim, ya, paling baik, sedekah yang paling baik pada siapa? Pada ahli keluarga dahulu. Itu sedekah yang paling baik. Ya, sedekah paling baik adalah sedekah pada ahli keluarga. Sedekah pada isteri kita. Ya, ini nak sedekah pada adik-beradik je. Ya, isteri tak nak sedekah, isteri berkira nak bersedekah. Macam mana rezeki tu tak luas? Bagaimana rezeki tu Allah tak mudahkan? Bagaimana rezeki tu tak dimurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab apa? Sebab dengan isteri pun kita berkira, dengan isteri pun kita kedekut. Macam mana rezeki tu Allah nak sampaikan? Ya, macam mana rezeki tu Allah nak sampaikan? Isteri kita ni tuan-puan, jagalah anak, ya, bagi anak makan, tak nak anak lapar, jagalah anak dengan baik dan sebagainya, urus rumah dan sebagainya, ya. Tapi tetap jaga tanggungjawab dia, masak untuk suami, jaga anak, jaga suami dan sebagainya. Bayarlah sikit untuk dia. Kita ni mampu bayar bibik, tapi isteri tak nak bayar. Ya, isteri kita tak nak bayar. Allahu Akbar. Jadi sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada seorang isteri. Ya, barulah sedekah kepada ahli keluarga yang lain. Ya, barulah sedekah kepada orang luar yang lain. Ya, bukan kita sedekah tu zup terus kepada yang luar, yang dekat-dekat kita tak sedekah pun. Ya, jadi yang paling baik adalah yang dekat-dekat dulu, isteri kita, ya, anak-anak kita, ya, barulah ahli keluarga kita, barulah kepada yang lain kita sedekah dekat surau ke, masjid ke, ya, bukan tempat-tempat yang tak baik, kita sedekah pada tempat-tempat yang baik, ya. Okey, maksudnya di sini apa? Kita berbalik-balik tadi kepada, ya, bila mana kita masuk kubur, perkara yang akan dihisap adalah solat. Bila solat kita lulus, baru Allah tengok sedekah jariah kita yang berpanjangan tu, Allah tengok. Ya, baru Allah tengok, baru Allah akan nilai. Kemudian Allah tengok apa? Allah tengok doa anak yang soleh. Ya, Allah tengok doa anak yang soleh. Ya, kalau anak kita doakan pada kita, maka doa itu sampai kepada kita. Ya, Allah tengok, oh lulus, baru aku bagi doa ni. Kemudian Allah tengok apa lagi? Allah tengok apa? Ilmu yang berpanjangan. Ilmu apa yang kita sampaikan bila mana kita hidup, kita sampaikan. Sebab itu Nabi kata dalam satu hadis, sampaikan daripada ku walaupun satu ayat. Sebab mungkin satu ayat yang kita sampaikan, itulah yang akan diamalkan oleh kawan-kawan kita. Mungkin satu ayat yang kita sampaikan itulah yang akan diamalkan oleh siapa? Oleh ahli keluarga kita, oleh anak kita, suami, isteri ke, kawan-kawan kita yang terdekat ke. Itulah yang akan mereka amalkan. Sebab itu ilmu apa yang kita dapat pada pagi yang mulia ini, maka sampaikan walaupun satu ayat. Contohnya kita ni tak mampu nak bercakap, ya, tak mampulah, tak pandailah nak cakap macam Ustaz Zazah nak cakap ni, tak pandailah. Buat apa? Sekarang ada Facebook tuan-puan. Ya, sekarang ada Facebook, Instagram dan sebagainya. Tulis dekat atas tu. Tulislah status tu ke apa. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilallah, wallahu akbar. Secara tak langsung orang yang baca status tu, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Kita mungkin kita tengah tidur nanti, tengah solat ke, solat Jumaat ke, tengah tidur ke, tengah bekerja ke, saham pahala tu berpanjangan je untuk kita sampai kita mati. Selagi mana benda tu ada dan orang sentiasa baca. Kemudian ilmu apa yang kita ada pada hari ini? Contoh kita kata apa? Ya, ilmu yang kita ada pada hari ini, Ustazah Mira kata apa? Solat ini merupakan perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita masuk syurga nanti. Dan solat ini merupakan syafaat kepada ibadah kita yang lain. Jagalah solat kita, jagalah ibadah kita. Bila solat kita lulus, maka baru Allah tengok ibadah-ibadah kita yang lain. Ya, kalau tak pandai nak berkata-kata, tak pandai nak bercakap, tak apa. Tulis kat dalam status tu supaya orang tahu, oh, ya Allah, bila orang baca status kita tu, orang akan terdetik. Aku ni dah lama tinggal solat. Macam mana ya bila aku mati nanti, perkara yang akan dihisap oleh Allah ni aku tak jaga pun. Ya, mudah-mudahan orang yang baca tu dia akan mendapat
syafaat ataupun hidayah daripada oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan orang tu berubah menjadi orang yang baik. Mungkin disebabkan status kita tu, ya. Okey. Jadi sebar-sebarkan segala kebaikan. Bila mana kebaikan yang kita ada pada hari ini, ilmu yang kita ada pada hari ini, maka sebarkan ini. Mudah-mudahan memberi ilmu yang berpanjangan, memberi pahala yang berpanjangan bila mana kita mati nanti, ya, insya-Allah. Okey, kemudian ada yang soalan yang bertanya, Ustazah, bagaimana Ustazah, saya ni susah sangat nak solat, ataupun saya ni seorang yang kata senang tak solat lah, macam biskut lah solat ni. Kadang-kadang saya ni sempat saya solat, tak sempat memang saya tak solat. Memang saya ni kalah Perdana Menteri Ustazah. Kerja memang betul-betul kerja sampai kan nak solat tu tak ada masa. 5 minit pun tak ada, ya. Makan ada pula waktunya, ya. Susah nak solat. Tapi saya ni seorang yang suka bersedekah, saya ni suka tolong orang, saya suka buat kebaikan, buat kebajikan, saya suka. Tapi bila mana sebut tentang solat ni, saya kadang-kadang saya buat, kadang saya tak buat lah, ikut waktu lah, ya. Okey, bagaimana bila ada soalan macam ni yang bertanya? Okey, apa yang perlu kita buat bila mana kita rasa diri kita ni seseorang yang payah sangat lah, berat sangat lah, ya, apa yang perlu kita buat, ya? Okey, kita berbalik-balik kepada, ya, kita berbalik-balik kepada ilmu yang kita dapat tadi, ya. Kita terapkan ilmu dalam diri kita, ya. Kita terapkan ilmu dalam diri kita. Kita rasa macam ni, jika solat kita fail, Allah tak tengok ibadah kita yang lain. Macam mana kalau solat aku fail? Macam mana kalau solat aku tak lulus? Macam mana Allah nak tengok sedekah aku? Aku ni suka sedekah tapi solat aku tak jaga, ya. Kita cuba kata apa, kita cek balik diri kita. Aku banyak sedekah, banyak buat benda baik, tapi bila aku tak solat, macam mana Allah nak nilai solat? Macam mana Allah nak menilai sedekah aku? Macam mana Allah nak menilai kebaikan, kebajikan yang aku buat? Allah takkan nilai benda tu bila mana solat tu aku tak buat. Kita terapkan diri kita macam tu, ya. Kita rasa diri kita macam ni. Kalau aku tak solat, Allah tak tengok pun benda tu. Allah tak pandang pun ibadah yang aku buat tu. Ibadah lain Allah tak pandang, ya. Kemudian ya, bila kita ada ilmu, kita fikir, bila aku ni tak solat, Allah akan masukkan aku dalam neraka. Walaupun aku ni orang yang berbuat baik, tapi neraka tempat aku bila mana aku seorang yang tak jaga solat, ya. Bila mana aku tak jaga solat, maka aku ni Allah tak nilai ibadah aku yang lain, maka aku akan dimatikan dan aku akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Sebab itu baik macam mana pun kita tuan-puan, ya, baik macam mana pun kita, kaya macam mana pun kita, ya, bila mana kita dalam dunia ni, jika solat kita fail, maka hidup kita juga akan fail. Contoh, kita ni seseorang yang suka bangun malam, kita suka solat tahajud, kita suka berselawat, kita suka istighfar, kita suka berzikir kepada Allah. Yang senang-senang kita suka berzikir, senang kita suka berselawat. Tetapi pada masa yang sama, kita ni juga seorang yang bila masuk waktu solat, kita ni payah nak solat. Kadang-kadang kita ni mengambil alasan tak solat tu sebab kerja. Kita mengambil alasan tak solat tu sebab apa? Sebab kerja busy, ya. Kadang-kadang kita mengambil alasan tak solat tu sebab apa? Sebab jalan jam, ya. Sedangkan kita ni ada waktu makan. Kalau kita ni ada waktu makan, pastinya kita ada waktu untuk solat, ya. Waktu makan kita boleh bagi masa. Takkanlah solat ini 5 minit kita tak boleh bagi masa untuk kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi cek balik solat kita, ya. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, Allah tengok ibadah kita. Bukan saja solat, malah, ya, pekerjaan yang kita buat seharian, kita pergi kerja dapat pahala, kita pergi kerja lillahi ta'ala, niat dalam hati, Allah, aku pergi kerja ni kerana Allah Ta'ala, aku pergi kerja ni kerana Allah, untuk aku cari nafkah, untuk isteri aku, untuk anak-anak aku makan, kan? Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan Allah SWT kurniakan pahala tu pada diri kita, ya. Sekali lagi, bila kita orang yang jaga solat, ya, didik anak kita solat, didik isteri kita solat. Mudah-mudahan orang yang jaga solat ini, tuan-puan, mudah-mudahan orang yang jaga solat ni, Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki hidup dia menjadi lebih baik, ya. Sebab apa, tuan-puan? Ada juga di antara kita, ya, kadang nampak je hidup mewah, bahagia, tapi, ya, Allah bagi masa, Allah bagi peluang untuk dia berubah sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang hidup mewah,
kaya raya tetapi dia tak solat, ya, dia lupa Allah. Dia rasa walaupun aku tak solat tapi aku boleh kaya. Maknanya dia ni seorang yang sombong terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali kita sombong terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-puan? Hidup dan mati kan itu datang daripada Allah. Rezeki, Allah boleh beri rezeki dan Allah juga boleh menarik rezeki daripada kita. Ya. Kalau kita tengok tuan-puan, orang yang dalam kubur tu semuanya nak bangun, nak solat. Ya, soalan, kalau dia tanya balik apa yang kau nak, ya, apa yang orang nak dalam kubur tu nak apa? Dia orang ni nak bangun bukan nak jumpa keluarga. Mereka ni nak bangun bukan nak jumpa kita anak bini, bukan nak jumpa kita anak-anak semua, bukan. Mereka ni nak apa? Mereka nak bangun daripada kubur, mereka nak solat. Itu je. Mereka nak solat. Tapi kita ni, ya, masih lagi dihidupkan oleh Allah, masih lagi dipanjangkan umur, kita tak nak solat, tak nak jaga solat. Jangan sampai kita dah mati, barulah kita akan menyesal. Ya, dah dalam kubur tu, barulah kita menyesal nak bangun, nak bangun bertemu dengan Allah. Allahu Akbar. Ya. Okey. Sebagaimana as-salatu imanuddin. Ya, solat itu merupakan tiang agama, ya. Ini adab tidak akan masuk dalam diri seseorang melainkan bila mana dia jaga solat dia. Bila mana kita jaga Allah, maka Allah jaga kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Maka bila kita orang jaga solat, maknanya kita ni insya-Allah kita ni adalah orang yang baik. Ya, mana kita ni adalah orang yang baik. Nak tahu kita ni baik ke tidak, tengoklah solat kita macam mana. Bila mana solat dia bagus, ya, bila mana solat dia bagus, solat dia tertib dan sebagainya, maka insya-Allah dia adalah orang yang baik. Ya. Kemudian okey, yang saya nak kongsikan bagaimana doa Nabi Ibrahim agar keluarganya, ya, taat menunaikan solat, taat kepada Allah dan sentiasa menunaikan solat. Doanya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Maksudnya apa? Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan solat. Wahai Tuhanku, ya, jadikanlah zuriat keturunanku, ya, juga seseorang yang menunaikan solat. Wahai Tuhanku, perkenankanlah segala doa dan permohonanku. Ya, kalau bila mana kita rasa kita ni seorang yang malas nak tunaikan solat, ya, bila mana kita ni rasa kita ni seorang yang berat sangat nak tunaikan solat ni kan, anak-anak kita pun payah nak solat, bini kita apatah lagi susah nak solat, aurat terbuka, ya. Latih dulu dengan solat. Bukan suruh tutup aurat dulu. Ya, bila mana isteri kita, anak-anak kita dia jenis tak tutup aurat, bukan ajar dia tu tutup aurat dulu. Bukan. Yang paling utama adalah solat. Bila kita jaga solat dia jaga solat dia, kita ajar dia solat. Kita doa untuk dia. Ya, dia ni malas sangat, anak kita ni malas lah, berat sangat nak solat kan. Bangun subuh apatah lagi kan. Kita doa untuk dia dengan doa doa Nabi Ibrahim ni, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan salat. Begitu juga zuriat keturunanku, ya Allah. Ya, wahai Allah yang memperkenankan segala doa dan permohonan. Ya, kita doa pada Allah, ya Allah mudahkan anak bini aku untuk solat. Insya-Allah tuan-tuan, bila mana anak bini kita dah kembali kepada Allah dan mula solat, insya-Allah, ya, insya-Allah InsyaAllah mereka yang tutup yang buka aurat ni, insyaAllah lama-lama akan tutup aurat. Sebab apa? Bila mana dia jaga Allah, tuan-puan, Allah jaga dia. Allah jaga dia di dunia, Allah jaga dia di akhirat. Bagaimana Allah jaga dia di dunia? Allah bagi dia pintu, ya, pintu hidayah. Allah bagi dia pintu hidayah. Bila mana dia tutup balik anggota badan dia, tutup balik aurat dia, ya, tutup aurat dia, ya, tutup badan dia, pakai tudung dan sebagainya. Semua itu bermula dengan solat kita. Ya, sebab itu bila mana solat kita baik, maka baik juga amalan-amalan kita yang lain. Okey. Sebab itu Nabi ajarkan kepada kita bahawasanya ajar anak kita untuk solat 5 waktu sehari semalam. Ajar anak kita. Bila anak kita dah masuk darjah 1 kan, 7 tahun. Bila anak kita tak solat, maka wajib kita ni sebagai ibu bapa ni wajib kita pukul, tapi bukan pukul yang macam direkan, pukul untuk mengajar. Ya, anak kita dah masuk darjah 1 dah. Dia dah umur 7 tahun, wajib dia solat. Ya, jadi sebelum dia dah masuk
7 tahun, darjah 1, umur 5 tahun, umur 6 tahun, dah boleh dah bagi dia solat. Ya, insya-Allah ni tuan-puan, bila mana kita ni mak ayah yang solat dekat rumah, anak kita yang setahun, 2 tahun, ya, 3 tahun tu, dia ikut tahu kita solat, dia ikut kita solat. Walaupun dia tak baca tapi dia dia solat juga, dia ikut kita. Sebab dia dah terbiasa tengok mak ayah dia solat. Kalau mak ayah dia tak solat lagi, dia akan cakap apa? Jom solat. Bila azan dia, jom solat. Dia sendiri yang ajak. Sebab dia apa? Sebab dia dah terbiasa dalam hidup dia, mak ayah dia tengok mak ayah dia solat. Jadi bila mana mak ayah dia rukuk. Baru 3 tahun, baru 2 tahun, ya, dia ikut. Bila mak ayah dia sujud. Walaupun dia tak baca macam kita, tapi mulut dia tu kumat kamit. Maknanya dia dah di awal lagi dah dididik dengan solat. Mudah-mudahan mudah untuk kita ajar dia solat nanti, bacaan dalam solat bila mana umur dia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, lagi mudah. Sebab itu nak didik anak, didik daripada dia kecil. Sebab mudah. Mudah didik daripada kecil ni, daripada nak didik bila dia dah besar. Bila contohlah kita nak didik anak kita yang umur 17 tahun contoh kan, tingkatan 3 ke tingkatan 5 ke, susah. Sebab apa? Dia orang dah besar, dah ada akal sendiri, dah ada jawapan sendiri. Nanti lama, buat apa nak solat, kenapa nak ni, nantilah saya nak main bola dulu, nanti balik saya solat lah. Ada je alasan dia. Tapi bila mana kita didik anak kita daripada kecil, mudah-mudahan dia dah disiplin dengan solat dia. Dia bila dah besar, dia lagi jaga solat, dia lagi berdisiplin. Sebab apa? Daripada awal lagi dia dah disiplin dengan solat dia. Ya. Sebab itu didiklah anak kita daripada kecil, ya, lebih mudah daripada bila dia dah dewasa nanti. Okey. Kemudian bila mana kita kejar dunia semata-mata tuan-puan, maka akhirat tidak akan mengejar kita. Bila mana kita jaga solat kita kejar akhirat kita, mudah-mudahan dunia dan akhirat akan seiring mengejar kita, ya, insya-Allah. Ya, kita tengok waktu pun dah time. Ya, waktu pun dah time. Okey, insya-Allah yang baik itu datang daripada Allah, ya, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Baik. Okey. Kemudian saya nak kongsikan satu kata-kata daripada Syekh Yusof, mengatakan bahawa jika kamu hendak melihat kuatnya tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lihatlah pada soal rezekinya, ya. Okey. Jadi tepuk dada, tanya iman kita, ya, bagaimana tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan dimurahkan lagi rezeki kita untuk kita bertemu lagi, untuk kita dapat lagi berkongsi ilmu pada pagi yang mulia ini, ya, insya-Allah. Okey, doakan saya semoga saya sihat tubuh badan, ya, doakan saya semoga saya dimurahkan lagi rezeki untuk sama-sama kita dapat berkongsi ilmu, share ilmu, dan kita amalkan ilmu apa yang kita dapat pada hari ini, insya-Allah, ya. Okey, tadi kita dah buka majlis, mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dalam suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.